Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang sayang kepada Nabi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama sekali lagi pada pagi ini. Dan hari ini sembang subuh kita topik yang setiap hari Isnin insya-Allah kita bawakan berkaitan dengan bicara anak muda. Okey, dan hari ini tuan-tuan dan puan kita membawakan satu topik yang berkisarkan tentang hebatnya jiwa, hebatnya amal. Bersama seorang penceramah jemputan kita iaitu Tuan Syed Zainal Abidin, seorang merupakan founder juga managing director at Jiwa Amal Malaysia. Okey, dan sebentar lagi kita akan bersama dengan beliau dan sementara itu tuan-tuan dan puan kita jemput anda untuk berkongsikan link Zoom ini supaya ramai dapat bersama dengan kita, especially anak-anak muda. Hari ini ada cuti kan, jadi mungkin boleh meluangkan masa bersama dengan kita hari ini. Dan kepada anda yang sedang mengikuti di Facebook kita sedang live di page Academy Jari Emas HQ. Jadi juga anda boleh share link-link live FB ini di anda punya wall ataupun di grup-grup Facebook dan sebagainya supaya ramai lagi anak-anak muda yang sedang berada dalam media sosial ini dapat bersama dengan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi bagi memberkati majlis yang kita pada pagi ini tuan-tuan, insya-Allah kita mulakan dahulu dengan bacaan umur kita Al-Fatihah dan sedikit baca doa semoga Allah permudahkan segala urusan kita sepanjang hari ini insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi yang mulia ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah ya Fatah ya Alim, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmati perhimpunan kami, sinari hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan ilmu-Mu. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakan kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat supaya dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga dan ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dah pun bersama pada pagi ini Jadi ada kita ada kedua orang. So, jadi kita nak memulakan sesi pagi ini dengan sarapan oksigen dahulu. Okey. So, jadi jom kita tegakkan tu warna anda masing-masing. Kita akan mulakan dengan pernafasan. So, jadi cara dia macam mana? Jadi mungkin ada yang first time mengikuti program kita pada pagi ini. Jadi kita cuba bernafas dengan cara yang betul iaitu melalui hidung. Dan kita tahan nafas seketika bila kita dah tarik nafas dan kemudian kita hembus juga melalui hidung juga. Jadi mulut anda tutup dan lepas dah hembuskan nafas tu, kempiskan perut dan kemudian anda kontrakkan perut anda, kerahkan perut. Gitu kan. Okey, dan kita buat 3 kali insya-Allah. Alright, dan pastikan anda duduk dalam keadaan tegak, tapak kaki anda berada betul-betul di atas lantai. Okey. So, jadi dah ready semua insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nafas. Tahan. Hembus. Keraskan perut kita. Okey, sekali lagi tarik nafas. Tahan. Hembus. Kontrakkan perut kita. Sekali lagi tarik nafas. Tahan.
Bos. Kontrakkan perut kita. Okey, alright. Alhamdulillah. Jadi bagi menceriakan suasana kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, jom kita bertegur sapa rakan-rakan kita yang ada dalam sesi awal pada pagi ini. Jadi anda boleh unmute mic anda dan sampaikan salam kepada semua rakan-rakan kita. Persilakan. Assalamualaikum Tuan Syed. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi Nabi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dr. Zai. Assalamualaikum Coach Selamat pagi Zari. Tuan Syed. Selamat pagi Tuan Syed. Raihan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Cikgu Zainab, Azura. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera kepada semua yang ada pada pagi ini. So, kita berikan salam hormat untuk diri kita. Baik, alhamdulillah anda semua cukup hebat, luar biasa, sentiasa menceriakan suasana kita pada pagi ini. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, jadi untuk kita tidak buang masa, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita pada pagi ini. Iaitu jadi insya-Allah sebelum saya menjemput beliau, saya nak memperkenalkan beliau, siapakah beliau, jadi supaya kita dapat lebih mengenali tetamu istimewa kita ini. Okey. Seorang anak muda yang berusia 35 tahun tuan-tuan dan puan ya. Nama diberi Tuan Syed Zainal Abidin Jamalullah bin Syed Abdul Aziz, merupakan seorang pengasas Pertubuhan Jiwa Amal Malaysia, iaitu Malaysia Charity Soul Association. Beliau telah menjalankan lebih 1000 projek-projek kebajikan sosial, kesukarelawan dan juga kemanusiaan dalam dan juga luar negara. Sepanjang 7 tahun penglibatan beliau di dalam bidang ini, anggaran lebih 90,000 penerima bantuan telah menerima pelbagai manfaat melalui projek-projek kebajikan yang dijalankan. Lebih daripada 50,000 jam kesukarelawan telah diusahakan untuk 11 buah negara dan 70% dijalankan di Malaysia sahaja. Masya Allah. Dan misi kemanusiaan dan projek kebajikan ini dijalankan bersama dengan rakan-rakan sinergi beliau seperti NGO-NGO dan juga rakan-rakan aktivis dalam dan luar negara. Beliau juga giat mempelajari dan memahami golongan OKU, antaranya bahasa isyarat dan pengurusan orang buta melalui kursus AAA sebagai satu usaha untuk mendampingi golongan OKU agar dapat terlibat dan mempergiatkan lagi aktiviti kesukarelawan juga kesedaran bersama mereka. Antara projek-projek kolaborasi bersama golongan OKU adalah pekak, buta, kerdil, sindrom Down, autism, rare disease, albino dan lain-lain lagi. Jadi beliau merupakan graduan Universiti Teknologi Malaysia UiTM, sarjana dalam bidang sarjana kejuruteraan awam alam sekitar ini, sering menjadi rujukan belia-belia muda untuk mendapatkan hikmat nasihat daripada beliau. Dan ini merupakan pelajar di Malaysia maupun daripada luar negara yang ingin mengadakan program kebajikan, bantuan setempat dan kajian-kajian sosial. Selain menjadi pengasas NGO Jiwa Amal Malaysia, beliau juga mengusahakan bahagian operasi untuk perniagaan sosial untuk asnaf dalam pengurusan barangan asas, dan hasrat beliau agar dapat menyediakan platform kebajikan juga kesedaran kepada orang ramai, khususnya untuk sukarelawan, para penyumbang dan penaja serta juga penerima manfaat, sekaligus dapat membina komuniti Malaysia yang yakin dengan hebatnya amal, hematnya jiwa. Itulah dia sedikit pengenalan tentang tetamu istimewa kita. Dan untuk tidak membuang masa tuan-tuan, kita menjemput Tuan Syed Zainal bersama dengan saya pada pagi ini. Kita dekat sebelah. Assalamualaikum Tuan Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa ni? Nak panggil tuan apa ni? Oh, sorry, panggil saya Zariman saja, Zariman. Zaniman. Okey, sebagai abang hari ni kita semua jadi muda lah. Terima kasih Abang Zaniman ya. Yang saya hormati dan kasihi Bonda Kia ya. Yang saya sayangi Kak Ita waktu pertama kali terjumpa di PKNS dulu, alhamdulillah, dan seluruh warga-warga Akademi Jari Emas yang Allah sayangi, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasihi, insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirsyafii, bismillahilkahfi, bismillahilmuafi, bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum. Saya Syed Zainal Abidin Jamalullah Syed Abdul Aziz nak ucapkan terima kasih kerana beri peluang untuk bersama dengan hadirin sekalian, insya-Allah.
Okey, Tuan Syed, mungkin boleh perkenalkan sikitlah asal mana, tinggal di mana kan. Jadi mungkin kita kenalan juga kan. Kita pun Boleh, baru boleh. kenal kan. Silakan. Okey, saya lahir di Kuala Lumpur ni ya, Selangor walaupun di Selangor tapi kita tetap cakap orang KL ya, macam tu. Dan apa ni, sudah berkahwin, sudah berumah tangga, baru lagi setahun alhamdulillah. Keluar dengan orang Terengganu ya. Kalau ada orang Terengganu sini, apa khabar semua insya-Allah. Dan kini menetap di Ampang Taman Kuasas insya-Allah. Oh, dekat je dengan kita. Alhamdulillah. Saya duduk di Pandan Jaya. Oh, dekat je. Dekat sana. InsyaAllah. Okey, Tuan Syed Zainal. Jadi hari ini topik kita adalah berkaitan dengan hebatnya amal, hebatnya Hebat jiwa jiwa, kan. betul. Hebat jiwa, hebat amal Hebat amal, hebat jiwa sebenarnya, betul. Betul ya? Hebat amal. Hebat amal kan. Jadi dia mula dengan jadi bagaimana ya Tuan Syed, saya tengok tadi dengan biodata Tuan Syed sendiri, background banyak berterlibat dengan bidang-bidang kesukarelawan kan. Dan juga sebagai NGO pengasas kepada apa namanya? Jiwa Amal Malaysia. Jiwa Amal Malaysia Betul. ini. Bagaimana Tuan Syed boleh kecimpung? Kalau bahasa muda ni terjebak lah kan, terjebak dalam apa bidang ini ya. Sebenarnya bukan mudah sebenarnya kita nak tahu buat benda-benda yang sukarela ni. Jadi Tuan Syed sendiri berada dalam industri lebih daripada saya rasa dekat 7 tahun 7 ke 11 tahun jadi mungkin 7 tahun. So jadi boleh Tuan Syed kongsikan apa yang mendorong Tuan Syed bermula dalam bidang kesukarelawan ini. Baik, insya-Allah. Pertama sekali saya mohon izin kita hari ini bercerita dan berborak santai seperti keluarga lah ya. Ya, jadi kita hari ini kita berkasih sayang lah insya-Allah. Yang pertama sekali, waktu saya belajar dulu, saya belajar dalam diploma dalam biologi ya, di Arau Perlis ya, selama 3 tahun di UiTM. Kemudian saya sambung belajar di UiTM juga tapi di Shah Alam dalam bahagian forensik analisis kimia ya. Dan lepas tu saya bekerja. Bekerja ni saya dipanggil oleh Khazanah Nasional untuk terlibat dalam dipanggil Graduate Employability Management Scheme, maknanya membentuk anak-anak belia ini ataupun yang baru lepasan belajar degree untuk memberi peluang dan gambaran jika bekerja di eksekutif bagaimana, di corporate bagaimana. Jadi waktu tu selama 3 bulan saya berada di Terengganu dan kemudian hasil didikan di sana saya melihat kita kan macam buat grup, jadi macam kita kena pilih, okey awak CEO, awak treasurer, bendahari, awak pula jaga bahagian operasi. Saya dipilih sebagai dalam CSR manager. Pada waktu tersebutlah saya baru tahu yang saya ada kemampuan Allah berikan untuk buat program, dan program yang dibuat tu adalah kebajikan sosial. Selama ni tak tahu, selama ni rasa macam boleh buat. Zaman-zaman sekolah dulu selalu dipilih jadi stage manager lah, jadi director untuk teater lah, persembahan lah gitulah. Tapi bila dapat peluang tersebut, saya mula merasakan macam ada benda dalam diri kita yang kita tak perasan. Ya Allah bagi peluang waktu tersebut. Dan selepas itu saya dipanggil untuk bekerja bersama dengan Talent Corporation Malaysia Berhad, yang di mana kita fokuskan kepada menjadi Malaysia sebagai satu negara berkepakaran ya. Dan saya menjaga bahagian industri dan juga universiti, di mana kita membentuk satu jambatan agar graduate dapat kerjaya dalam bidang-bidang kepakaran. Macam tu ya. Selepas 2 tahun saya bekerja, saya sambung belajar lagi dalam bahagian master alam sekitar, kejuruteraan alam sekitar. Dan waktu tu opah saya meninggal, ibu saya mula bersara, jadi dia ada konflik kat situ. Ada konflik di mana bila orang dah lama berkerjaya, tiba-tiba bersara, dia jadi sedih kan. Nak jadi sedih lagi, ibu pula meninggal kan, ibunya meninggal. Jadi opah saya lah yang menjaga saya. Jadi selama setahun tu saya kata, Mam, Ena teman Mam ni dah setahun, adakah Ena boleh bekerja sekarang?
Saya tanya kat dia, minta izin dululah kat ibu saya. Lepas tu ibu saya kata boleh. Jadi Allah buka peluang untuk saya. Dari saya berusaha nak cari kerja dalam bidang corporate, dalam bidang government apa semua, tetapi saya dipanggil untuk bekerja bersama dengan NGO. Ya. Waktu tu syarat dia ialah, Syed, ini adalah NGO baru, bantu kami jalankan projek. Dia cakap macam itulah ya. Jadi selama 2 tahun saya bekerja di situ. Berjaya menjalankan dalam lebih kurang 133 projek untuk dalam masa 2 tahun, dan di situlah saya kata, oh, Allah yang pilih saya berada di sini. Macam itulah ceritanya. Dan daripada situ terbentuklah NGO saya sendiri, dan sehinggalah sekarang alhamdulillah kita telah menyantuni hampir 100,000 penerima manfaat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Besar tu. Jadi sebenarnya Tuan Syed ni dah mula terdedah dalam bidang-bidang ini. Sebenarnya bermula daripada kita belajar lagi, maknanya daripada institusi IPT sendiri pun dah mula melibatkan diri dalam bidang-bidang sebegini, dan akhirnya menjadi satu dorongan dan diteruskan selepas juga kita dah graduate. Sebenarnya macam pengalaman saya sendiri kan, sebenarnya memang betul pun bila kita dekat universiti tu adalah tempat untuk kita nak explore potensi diri kan. Daripada situlah bagi kita nampak ke mana sebenarnya kita nak pergi. Kadang-kadang kita datang belajar peringkat awal dulu kita tak nampak. Jadi mungkin Tuan Syed ada sesuatu yang mungkin boleh kongsikan dengan anak muda kita yang mungkin sedang melihat kita punya sesi kita pada pagi ini kan. Jadi mungkin ada yang sedang dalam peringkat belajar lagi, sedang berada dalam institusi pengajian. Dan apakah sebenarnya yang mungkin kita boleh kongsikan dengan mereka ni? Satu lagi, maknanya selain daripada mereka belajar mungkin untuk dapatkan pekerjaan kan, tapi apa lagi yang mungkin mereka boleh melihat potensi-potensi kerjaya baru yang mungkin selain daripada mereka berfikir untuk bekerja makan gaji, tapi mereka boleh mewujudkan satu peluang kan sebagai anak muda ini kepada orang lain juga di masa hadapan kan. Jadi sebagaimana yang Tuan Syed sedang buat ni, walaupun dalam bidang kesukarelawan tapi tanpa sedar telah mewujudkan satu peluang-peluang baru kepada orang lain juga kan. Jadi apa pandangan Tuan Syed? Okey, baik. Alhamdulillah. Suka untuk saya katakan yang pertama sekali, apabila kita bercakap tentang kesukarelawanan, kita cakap sukarela, ia adalah sebenarnya suka dan ia mestilah rela. Satu. Tetapi ramai orang tanya bila kita jumpa dengan student-student kan, kita kata okey, dah berapa orang dah jadi sukarelawan? Siapa pernah join sukarelawan? Okey, apa kata hari ini saya nak tanya dengan 32 orang peserta Jari Emas hari ini, siapa yang belum pernah jadi sukarelawan? InsyaAllah saya nak tanya sikit. Boleh cakap dekat chat boleh pasang suara pun boleh. Siapa yang belum type 1? Boleh. Siapa yang belum jadi sukarelawan type 1, sila. Kak Nurani kita belum. Kak Jaka Maria kita belum. Okay, siapa lagi? Oh, 2. Baik. Okey, macam ni. Ini belum lagi. Baik, alhamdulillah. Tak apa, jangan malu-malu hari ini. Tapi suka untuk saya katakan terutamanya kepada golongan belia di mana menjadi sukarelawan ni dia ada 2 perkara. Telah bermula dari rumah. Okey, yang pertamanya, contohlah zaman-zaman dulu kan kita selalu macam saya lah kan, Cik Zainal mandikan adik, contoh kan, bersihkan pinggan, bersihkan dapur, buang sampah. Zaman tu kita merasakan macam aduh lecehnya, kenapalah suruh-suruh kita, gitulah kita jadi macam kenapalah bagi arahan-arahan begini. Tapi sebenarnya itulah kesukarelawanan. Itulah permulaannya menjadi sukarela menguruskan keluarga, menguruskan rumah. Satu. Tapi kenapa apabila kita nak bantu orang, kita lebih suka bantu orang luar daripada keluarga kita sendiri? Ini adalah satu perspektif yang saya berharap hari ini kita dapat baiki, di mana apabila menyantuni, santuni keluarga kita dahulu. Itulah sunnah Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, bantu orang-orang yang terdekat dulu. Ini apabila minta maaf ini apabila katalah saudara mara kita kata boleh tak tolong saya, kita rasa macam oh tak boleh minta maaf dah, kita tak berkesempatan. Tetapi bila orang luar kita cakap okey aku bantu, aku akan berusaha terbaik untuk bantu kau. Kenapa di situ? Kerana majoriti daripada kaji selidik saya, kita melihat ramai orang membantu atas sebab mengharapkan sesuatu.
Itu dia. Jadi maknanya kat sini hari ni kita nak baiki pemikiran kita bantu atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita bantu atas nama Allah, maka Allah akan lapangkan rezeki kita, Allah akan lapangkan kemudahan untuk kita, insya-Allah. Yang itu saya paling yakinlah. Saya yakin, saya berani cakap ni sebab atas pengalaman 7 tahun ni, dan saya yakin semua orang pun sama, pengalaman hidup kita apa semua nampak konsisten bila kita bantu orang, bila kita permudahkan orang lain, bila kita memberi peluang, membenarkan diri kita untuk mencuba satu benda yang lain, pasti Allah akan bagi kemudahan. Itu yang saya lihatlah ya. Dan kita melihat walau satu lagi tentang sukarela ni ialah kita kena ambil faham bukan hanya membantu orang tetapi membantu diri kita, dan apatah hatta makan pun kita kena sukarela, mandi pun kita kena sukarela, segalanya kita buat adalah kesukarelaan diri kita untuk membuat sesuatu ya. Jadi macam saya suka untuk saya katakan apabila kita, walaupun saya belajar dalam bidang-bidang berbeza, ramai pelajar-pelajar, ramai sukarelawan belia lah tu khususnya akan tanya, saya belajar dalam bidang ini tapi nak buat kerja ni sebab perasaan saya, peminat saya kepada benda yang lain. Kan? Jadi saya kata di zaman kini, zaman dulu awak belajar ini, awak mesti jadi ini. Awak kepakaran ini, awak mesti berusaha masuk dalam bidang kerjaya yang sama. Tetapi sebenarnya rezeki itu luas, ya. Rezeki itu, saya yakin sangat ni. Rezeki itu luas, dan kalau kita lihat seperti bonda kita, bonda Kia pun dalam bidang-bidang kerjayanya berbeza, tetapi kini menjadi entrepreneur, menjadi coach, menjadi mentor kerana minatnya di situ untuk membuka peluang lebih ramai lagi kepada ahli-ahli jadi emas, insya-Allah. Luar biasa sebenarnya. Okey, jadi Tuan Syed kan, mungkin ada di kalangan kita kan, especially kalau saya rasa macam sekarang pun anak-anak muda sekarang ni memang suka juga sebenarnya dalam bidang-bidang kesukarelawan ni compare dengan dulu memang betul. Kadang walaupun ada kita lihat kadang-kadang orang akan selalu tanya kan, alah aku buat ni apa aku dapat, kan. Dia akan memikirkan sesuatu yang return back dalam bentuk yang mungkin fizikal, wang dan sebagainya kan. Tapi mereka mungkin tak dapat lihat daripada sudut yang berbeza. Kalau macam saya sendiri, saya sebenarnya bila bersama dengan Akademi Jarimat pun, sebenarnya kita dah terterap pun dalam secara kesukarelawan. Kerana daripada bertahun dah saya bersama dengan Akademi Jarimat ni. Walaupun dia sebenarnya satu entiti bisnes, tapi untuk menjayakan aktiviti, program, kadang-kadang kita contribute sendiri. Kan kita rasa nak menjayakan sesuatu, kita get involved dalam benda ni, kadang-kadang tak diminta pun, tapi kita cuba buat yang terbaik sebab kita tahu peranan kita itu mungkin walaupun kecil tapi memberi impact pada semua orang juga. Jadi mungkin Tuan Syed boleh berkongsi juga dari segi sudut secara generalnya kan, kita ada ramai sahabat-sahabat kita yang sedang melihat sesi ini, bagaimana mereka boleh memainkan peranan. Kadang-kadang dia rasa macam diri dia, lah aku ni baru je nak start, tak ada apa. Tapi sebenarnya dia potensi yang luar biasa. Kita bukan kira kecil atau besar kan. Tapi kita nak tahu peranan yang dimainkan itu boleh memberi satu impact yang positif kepada mungkin circle dia, mungkin kepada society ataupun mungkin kepada masyarakat sekeliling. Bagaimana kita nak betulkan mindset begini. Kan dia rasa macam, alah aku ni baru lagi, tak apalah bagi orang lain dululah. Kan bagi orang lain buat dulu kan, nanti kita follow je kan, instead of dia sendiri ke depan nak membantu. Baik, jelas dan faham, alhamdulillah. Baik, pertama sekali suka untuk saya katakan saya melihat dalam kita menyantuni asnaf, dalam kami menyantuni asnaf, dalam kita membantu orang susah ataupun dalam kita menjadi sukarelawan lah bagi saya. Pertama sekali saya kata, pertama benarkan diri kita untuk mencuba sesuatu yang baru. Okey, cabaran kita ni adalah satu, saya lihat takut untuk mencuba yang baru. Tak pasti takut apa, tapi ialah pemikiran kita begitu kan. Cabaran kita adalah manusia yang lemah kan. Tetapi untuk saya lah, pertama sekali saya minta maaf kalau saya bercakap kalau ada yang menyinggung, tapi suka untuk saya katakan, saya melihat hari ini
InsyaAllah 35 orang yang berada di sini, Allah pilih dan hari ini adalah hidayah untuk kita. Adalah hidayah untuk kita untuk mencuba sesuatu yang baru, sama ada daripada kesukarelawanan, sama ada membenarkan diri kita untuk membuat passive income bersama dengan Jari Emas, untuk belajar sesuatu baru daripada Jari Emas, ataupun menjadi sukarelawan kepada jiwa, menjadi penyebar hebahan untuk Jari Emas untuk jiwa. Kenapa saya kata begini? Ramai bila kita bertemu ramai, kita berbincang dengan asnaf-asnaf kan, kita lihat ada yang mengatakan, contohlah minta maaf pertama sekali kita nak lihat bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kalau cakap macam klise, benda ni kalau cakap bunyi macam riak, bunyi macam takbur, bunyi macam engkau je ke yang baik, aku tak baik ke? Tak mau fikir. Hari ni kita tak mau fikir macam tu. Hari ni kita nak fikir tentang, mari kita tanya diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita menjalankan ibadah kita insya-Allah. Dan pertama sekali saya lihat, macam kita bercakap dengan keluarga asnaf, kita kata, hari ni dah solat ke? Contoh kan, adakah keluarga puan solat? Kita tanya macam tu kan. Bagaimana pemakaiannya, apa semua kan. Biasanya jawapan mereka akan beri, belum pakai tudung lagi ni, belum dapat hidayah. Saya solat tapi tak habis, tak cukup, tak penuh kan. Jadi belum dapat hidayah lagi. Sebenarnya, hari itu adalah hidayah yang Allah bagi. Itulah hidayahnya. Macam kadang-kadang kita dengar, kita tengok dalam TikTok, kita tengok dalam Instagram, apa semua, kita tengok ada artis-artis yang dapat hidayah. Tapi dalam hati kita, kita akan cakap apa? Kita akan kata, oh aku belum dapat hidayah lagi. Alhamdulillah artis tu dah dapat hidayah. Itulah pada masa tersebutlah hidayah yang Allah nak bagikan pada kita sebenarnya. Tapi kita terlepas pandang. Kenapa? Kerana kita melihat untuk orang lain tapi bukan untuk diri kita. Ya, itulah dia sabarannya. Jadi kita lihat satu yang kedua ialah apabila kita nak benda, saya yakinlah macam pernah jumpa dengan Bonda Kia, dengan Kak Rozita pernah cakap, apa-apa dalam kita nak buat ni kita kena banyak berdoa. Memang itulah yang sebenarnya. Berdoa doa itu boleh merubah takdir dalam hidup kita. Benar, sebenarnya Allah dah takdir dah hidup kita bagaimana. Kadar dan kadar tu Allah tentu. Tapi kerana doa tu, kerana kita doa hari ni, kita memandu, kita membaca doa, maka Allah selamatkan kita daripada kemalangan. Patutnya hari itu nak kena kemalangan kerana doa tadi yang menjadi senjata untuk kita. Tetapi apabila kita berdoa ni, cabaran yang saya tengok apabila kita berkata, contoh hari ni, saya minta maaf contoh kalau katalah coach hari ni dah bercerita dengan ramai orang. Semua orang kena berusaha, kena berniaga, kena buat dengan pasif, dapatkan income pasif untuk meneruskan kehidupan kita insya-Allah. Tapi ada yang kata, saya dah berusaha tapi Allah tak bagi lagi. Oh, okey, itu bahaya. Itu bahaya. Kenapa bahaya? Pertama sekali ialah apabila kita berdoa untuk memohon Allah memberi rezeki untuk kita, tetapi kita mula berkatakan, dah cuba tapi Allah tak bagi, maka pada saat tersebutlah Allah akan berpaling wajahnya daripada melihat kita. Ya, kerana maknanya kita tak yakin pada Allah tersebut. Kita tak yakin dengan miracle yang Allah berikan pada kita, satu. Dan ada masa-masa saya melihat penerima manfaat kita, ada yang mengatakan macam, oh saya sebenarnya, contoh saya sebenarnya nak ayam tapi awak bagi ikan pula. Ya, contoh apa yang kita lihat di situ? Sebenarnya apabila rezeki yang Allah berikan pada kita dalam pelbagai-bagai bentuk, walaupun sebenarnya bukan yang kita nak, itulah yang Allah berikan atas doa kita tu. Kita kena faham, apabila kita meminta doa rezeki kepada Allah, walaupun mungkin bukan benda itu yang kita mahukan, tapi itulah rezeki yang Allah berikan pada kita, kita kena terima, satu. Yang kedua, mungkin ia adalah rezeki kita untuk bersedekah kepada orang lain. Itu juga adalah rezeki. Peluang yang Allah berikan untuk kita, hari ini, katalah hari ini semua orang bersedekah kepada jiwa sebagai sedekah subuh sebagai contoh. Inilah peluang yang Allah berikan untuk kita untuk bersedekah. Itulah rezeki untuk kita sebagai contoh. Jadi perkara-perkara inilah yang saya selalu lihat, yang saya melihat perspektif ataupun pemikiran yang harus kita
murnikan, perbaiki, kemaskan untuk ambil faham tentang memulakan sesuatu kebaikan itu, ia tidak perlu tertunggu-tunggu. Okey, ia tidak perlu ditunggu. Kita perlu memberi keizinan dan perlu memberi kebenaran pada kita dalam masa segera untuk mencuba benda baru. Kenapa? Apabila kita buat benda yang baik, kita yakin ia baik, kita nampak impaknya baik, segerakan. Jangan tunggu-tunggu. Kenapa? Kerana jika kita segerakan benda baik, janji Allah itu ialah akan membuka peluang rezeki yang luas untuk kita. Dan kadang-kadang persoalannya kan coach, orang selalu tanya, kenapa dah buat tapi tak dapat rezeki pun? Tak nampak pun benda-benda kebaikan pada diri kita. Kerana ia mungkin bukan untuk kita, tetapi ia adalah circle kita. Kan, mungkin Allah selamatkan kita daripada sakit-sakit. Allah selamatkan kita daripada musibah-musibah tertentu. Itu juga adalah rezeki. Macam saya selalu cakap dengan sukarelawan kan, minta maaf kadang-kadang cakap sukarelawan saya kata kan, baik kadang-kadang kita buat projek kebajikan ni memang betul kita tak dibayar, kita tak ada token yang orang kata sukarelawan tolong, okey awak hari ni dah tolong selama sebulan awak dapat duit yang besar, tak ada. Tetapi sebenarnya kita kata sepanjang menjadi sukarelawan ni, dapat tak makan, dapat tak makan KFC contoh, dapat tak makan pizza, kadang dia pernah makan pizza, dapat tak makan ni, dapat tak makan tu, dapat tak, tengok tak Allah bagi kesihatan kepada keluarga dengan baik, Allah jaga walaupun kita sibuk di lapangan ya, turun pergi ke banjir, bantu tsunami, bantu gempa bumi apa semua, Allah jaga tak keluarga kita? Dan itulah adalah rezeki yang besar yang kadang-kadang kita terlepas pandang, tapi hari ni kita nak tengok semua benda itu sebab insyaAllah. InsyaAllah. Betul Ustaz kan, kadang dah bagi Ustaz pula kan, sebab dah nampak Tuan Syed muka macam Ustaz video. InsyaAllah. Okey. Tuan Syed, jadi macam Tuan Syed cakap tu betul kan, kadang kita buat satu perkara tu, kadang macam Tuan cakap tadi, return tu kadang bukan dalam bentuk fizikal, dalam bentuk berbentuk wang ringgit kan, yang kita boleh nampak immediate waktu itu. Tapi kadang benda tu datangnya rezeki yang Allah datang berbagai-bagai yang kadang kita tak perasan pun benda tu. Kan, jadi itulah sebenarnya saya rasa bila kita berada dalam bidang kesukarelawan ni, sebenarnya salah satu proses untuk mendidik jiwa kita kan. Jadi nak mendidik jiwa kita ni, nak buat suatu benda yang tidak mengharapkan sesuatu tapi lebih mengharapkan kepada pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat ni sebagai satu ibadah yang biar Allah saja yang balasnya nanti, yang kita tak tahu daripada angle mana kan. Jadi macam pengalaman Tuan Syed sendiri kan dalam bidang ini pastinya ada menghadapi pelbagai cabaran, ujian kan. Saya rasa semua orang pun melalui bidang. Jadi dalam bidang ini juga pastinya ada ujian-ujian tertentu. Mungkin Tuan Syed boleh kongsikan pengalaman manis, kan, kita panggil rintangan manis lah. Kalau panggil selalu rintangan pahit kan, kita panggil rintangan-rintangan manis yang Tuan Syed lalui sepanjang sebagai seorang sukarelawan ni, dan bagaimana Tuan Syed melalui rintangan-rintangan manis ini hari demi hari. Sebab dia tak akan hilang, dia pasti akan adanya rintangan satu demi satu, tak? Settle satu, datang lagi yang baru. Tapi bagaimana Tuan Syed sentiasa move on ke depan? Silakan. Baik, faham. Kalau macam itu boleh tak saya nak minta izin tunjuk satu gambar, boleh? Boleh. Saya dah jadikan Tuan co-host. Saya share file okey. Boleh. Saya hari ni dah standby ni slide ni, insyaAllah. Okay, baik. Jika anda boleh lihat sekarang ni, ini adalah adik Adam. Kalau kita bercakap tentang cabaran ni, adik Adam. Adik Adam adalah antara projek pertama saya pada 2018 waktu orang kata buka NGO sendiri. Ini pertama kali. Adik Adam ini jika anda boleh lihat kepalanya lebih besar daripada badannya kerana dia mengalami penyakit hydrocephalus. Hydrocephalus ini maksudnya hydro adalah air, cephalus adalah kepala, dan jadi dalam kepalanya ada air membesar. Jadi pada ceritanya pada waktu tersebut itu adalah NGO saya baru approve dalam anggaran 3 minggu.
baru approve, bank pun baru dapat waktu tu, 3 minggu tu baru dapat account bank apa semualah. Dalam kita nak buat projek kebajikan ni, dia kena ada account kan untuk NGO kan. Jadi saya telah mendapat informasi di mana adik Adam ini terperangkap di hospital atas cabaran rawatan-rawatannya ada orang janji untuk bantu bayarkan tetapi tak bayar, lari. Itu cabaran dia pertama. Jadi adalah hutang-hutang tertentu yang dia tak dapat ni. Jadi ada kawan saya kata, Syed, jom kita bantu adik ni. Okey, itulah kita bantu. Bantu. Alhamdulillah dapat dalam 4,000 waktu tu. Jadi dapat 4,000, saya pun berhasrat untuk pergi ke rumah tersebut. Hantar sendiri sebab nak jumpa adik Adam ni kan. Jadi bila kita dah jumpa, dah bagi, jika anda dapat lihat di situ ada wanita yang memakai tudung hijau tu, itu adalah Puan Aziza tapi saya panggil dia Mama. Waktu perkenal-kenal tu terus panggil Mama macam tu. Jadi Mama ni cakap, Syed, Mama ni baru pindah kat sini kerana mendapat tomahan daripada jiran-jiran di mana apabila Mama ni dia menguruskan rumah kebajikan, jadi banyak anak-anak OKU. Anak OKU ni maksudnya ada autism, ada Down syndrome, ada mental illness. Jadi mereka ni suka menjerit-jerit. Menjerit sana ke riau sini. Jadi menyebabkan ketidakselesaan kepada jiran-jiran tetangga. Walau bagaimanapun, cabarannya ialah inilah kehidupan mereka, inilah kehidupan rumah kebajikan kan. Kalau tak ada siapa pun nak jaga. Macam tu Jadi pada malam tersebut, saya pergi tu malam, jadi Mama ni tanya, Syed, boleh tak bantu Mama dapatkan barangan-barangan keperluan untuk adik-adik dalam rumah ni tidur, dapat almari sebab dalam 2-3 hari lagi JKM akan datang, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan datang dan sekiranya rumah yang kami baru pindah ini tidak berada di dalam kemudahan yang kondusif untuk adik-adik OKU dan anak-anak yatim yang juga terbuang ini, yang dibuang keluarga jadi macam Mama pasti akan dihalau dan anak-anak ni pasti akan diambil dan Mama tak nak tu sebab Mama sayang anak-anak Mama. Macam dia dah anggap anak-anak lah waktu tu Jadi saya ni walaupun waktu tu dah 2 tahun terlibat dalam NGO, tetapi apabila buka NGO sendiri, saya mula merasakan macam aku ni tidaklah terkenal, aku ni tidak popular. Sampai sekarang pun tidak popular, tidak terkenal, tetapi macam mana nak dapatkan dana ini dalam jumlah yang besar. Bila saya tanya dengan Mama tu, Mama berapa Mama nak? 9,000 dia kata Jadi untuk Syed 3 minggu yang baru approve account, baru approve NGO ni, macam mana nak dapatkan 9,000 ni? Dah pukul 12 ni. Tu cerita dia dah pukul 12 dah ni. Syed waktu tu saya rasa macam, ini cabaran terbesar dalam hidup saya untuk bantu orang tapi tak mampu, tak ada kemampuan waktu tu. Jadi waktu saya apa yang saya boleh kata kepada Mama tersebut dalam hati waktu tu, rasa tak boleh tolong ni, memang takkan dapat 9,000 dalam masa beberapa jam untuk beli barang. Jadi saya kata, baiklah Mama, tak apa, saya tak berani janji tapi kita doa, saya akan post di social media, kita tengok macam mana. Waktu saya driving pulang daripada Rawang ke Selayang waktu tu, saya merasakan macam takkan dapat lah ni macam tu kan, tapi Allah jika nak bantu, bantulah Allah macam tu. 5 minit selepas saya post kes adik Adam yang perlukan 9,000 ni, tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni mesej, saya nak bagi duit 9,000 tersebut tapi syaratnya saya yang kena uruskan. Jadi waktu tu nak cerita pasal cabaran tadi saya rasa sebab, saya rasa sedih. Sampai sekarang pun kalau saya cerita mesti saya rasa sedih. Kerana saya sedih tu ialah tentang malunya saya kepada Allah kerana tidak yakin dengan kuasa Allah yang Allah mampu menjadikan sesuatu itu keajaiban. Nampak Jadi waktu tersebutlah saya mula berfikir apa-apa mesti serah pada Allah. Apa-apa yang kita mahukan kita mesti doa pada Allah, bukan meminta-meminta kepada manusia. Kerana minta pada Allah dulu, Allah akan gerakkan orang untuk bantu kita insya-Allah. Jadi selepas 5 minit tu dapatlah Syed 9,000 tersebut dan alhamdulillah pada the next day tu berjaya dah beli katil untuk adik-adik, berjaya dah beli tilam, kita berjaya hiburkan mereka dan alhamdulillah hasil sedekah yang dia berikan, soalan dia yakin ke kita untuk berterusan buat baik. Gitulah cerita dia bang. Masya-Allah. Sungguh terkesan lah saya
Tapi betul tau, sebenarnya kadang-kadang kita nak buat satu perkara tu kan, memang kadang-kadang dalam keadaan yang memang kita tak ada, jangan kita fikir macam mana nak buat benda-benda ni kan, tapi kita terlupa sebenarnya ada satu kuasa yang paling di atas, iaitu Allah SWT. Tiada yang mustahil pada dia, kan? Jadi cuma kadang-kadang kita mungkin tak, kita sendiri kadang mungkin kita je tak perasan, kadang kita ada menghadapi pelbagai rintangan ni, kita terlupa pada dia kan. Jadi pada Tuan Syed sendiri kan, dalam bidang ini, berapa orang Tuan Syed yang sekarang ni yang sedang berada bersama dengan Tuan Syed sekarang ni? Di kalangan mungkin. Sejujurnya Coach, sepanjang hampir 6 tahun lah saya menguruskan NGO ni, mencapai ke tahap ini sebanyak 3 orang saja. 3 orang saja. Jadi kerana apa? Kerana cabaran kami untuk mempunyai tim yang ramai itu impian saya, tetapi ujiannya adalah lebih kepada tentang dana tidak mencukupi. Apabila saya mengambil beberapa orang asnaf yang bekerja bersama dengan saya, golongan B40 yang bekerja dengan saya secara total, secara sepenuh masa, mereka perlu dibayar. Mereka perlu diberi allowance untuk kelangsungan hidup. Tetapi sekiranya dana itu sedikit, kita selalu cakap, saya kata okey, sekarang ni kita ada dana begini, jumlah sedekah begini untuk projek anak yatim, dan kita juga ada pengurusan yang kita perlu bayar, nak utamakan mana dulu? Biasanya kami akan sepakat untuk mendahulukan projek. Kerana projek ini adalah yang kami yakin ia akan membuka rezeki kami yang lain, satu. Dan projek ini mestilah dikeutamakan sebab kerana ia adalah branding kami. Ia adalah servis kami kepada komuniti. Macam tu. Jadi jujur-jujur cakapkan tu Coach, kalau cabaran-cabaran kami ni dalam 3 orang tim ni, sampai sekarang walau ada NGO yang hebat, ada NGO yang hebat, tapi untuk Syed hari ini, Syed mempunyai circle yang saya ada, dan hari ini circle baru bersama dengan Jari Emas. Kita membuka peluang kita, kalau nak bersedekah boleh bersedekah pada kita, kalau nak bersedekah dengan cara hikmat untuk mengurut orang kan, macam Jari Emas lakukan, itu pun cukup baik dah, insyaAllah. Menarik tu. Sebenarnya kita pun di Akademi Jari Emas pun sentiasa terdidik jiwanya dalam untuk menjadi sebagai seorang usahawan sosial. Sentiasa fikirkan bagaimana mereka ni boleh menjadi seorang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun dalam platform perniagaan, tapi sesuatu yang boleh kita contribute juga kepada society kan. Sebab saya nampak bila dalam bidang ini sebenarnya kita dapat berjumpa dengan ramai orang kat luar sana, bermacam-macam latar belakang berbeza, dan setiap orang pun mempunyai keperluan yang berbeza-beza juga. Cuma hari ini datang hadirnya kita, sesiapa sajalah yang saya percaya, sesiapa saja yang Allah datangkan di depan kita ni, pasti ada sesuatu yang kita boleh bantu. Kan? Jadi macam Tuan Syed sendiri pun kita lihat dalam bidang ini dah hampir 7 tahun kan melakukan bermacam projek ni, tapi yang betul-betul buat 3 orang aja. Tapi 3 orang ni 3 orang yang betul-betul kata-kata solid. Kan jiwanya satu fahaman, mempunyai visi dan misi yang sama untuk membantu menyelesaikan masalah ataupun bersama-sama dengan Tuan Syed untuk ke depan dalam aktiviti ini kan, dalam program ini. Jadi macam mana Tuan Syed meletakkan diri dalam tadi Tuan Syed ada kongsikan dalam Tuan Syed nak berkembang ni pasti ada nak cari juga mempunyai tim yang ramai kan. Tapi dalam proses pencarian itu ada pula kekangan dari segi mungkin dana tak cukup dan sebagainya. Tapi masih lagi meneruskan. Kan ada orang lagi dia perlu juga nak bergerak, dia perlu tim, dia seorang-seorang dia rasa macam seorang aja kan, dia rasa tak kuat. Tapi bila ada tim ni dia rasa semangat sikit. Tapi dalam nak mencari tim tu, itu yang kadang orang tak tahan tu. Tuan Syed 7 tahun, baru 3 orang. Ini kita baru sebulan 2 dah tak tahan dah. Jadi macam mana Tuan Syed membina kekuatan dalaman tu? Maknanya walaupun 3 orang pun kita still on juga, jalan juga ke depan. Kan tak kira lah, kadang mungkin ada yang dah datang bersama dengan kita. Kan kita rasa macam orang ni berpotensi ni, boleh ni bersama dengan kita ni. Tapi halfway dia pula menghilang. Kan? Jadi perasaan rasa sedih, kecewa tu saya rasa sebagai seorang manusia itu normal. Tapi bagaimana Tuan Syed build up kekuatan itu dan change daripada perasaan itu kepada perasaan yang positif untuk move on. Baik, faham. Saya merasakan, jujur cakap
Pertama sekali saya rasa, saya yakin, saya bercakap dengan tim apa semua, saya kata Allah pilih kita. Kan Allah pilih kita untuk berada di sini. Sekiranya peserta-peserta Jari Emas ni merasakan, tapi teringinlah nak ada NGO contoh, teringinlah nak buat sukarelawan sepenuh masa, teringinlah nak bantu orang sepenuh masa sebagai contoh, ataupun tapi saya tak boleh buat sebab saya buat bisnes contoh, kerana Allah pilih anda untuk buat bisnes. Kerana Allah pilih anda untuk berkerjaya seperti ini supaya dapat bantu orang lain. Macam tu saya suka tadi bila coach sebut tentang memberi manfaat kepada orang lain. Persoalan sekarang ni, apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah khairun nasi anfahum linnas. Maknanya memberi manfaat kepada orang lain walau kita dalam kerjaya apa pun. Maknanya di sini semua manusia yang berada di dunia ini, walau siapa pun dia, walaupun dia seorang kanak-kanak, walaupun dia seorang yang lebih tua, dia ada purpose. Dia ada tujuan dalam hidup dia. Jadi macam saya, tujuan hidup saya ini adalah untuk orang kata membuka peluang dalam kesukarelawanan, dalam menyantuni orang lain agar ia menjadi rahmat kepada semua orang lain untuk menyantuni yang mengenali saya. Maksudnya, kalau selama-lama ni saya tengok orang nak sedekah rumah anak yatim, tapi orang kata, Kang sedekah kan tak tipu ke, tak betul ke, tak tidak? Orang tanya, okey. Nak bantu asnaf, betul ke dia ni? Nak susah ni ke dia scammer? Contoh Tetapi kerana mengenali Syed, ini saya bercakap ni tentang circle Syed lah. Mengenali Syed, maka dia berkata, Syed, saya dah kenal awak, boleh tak awak yang uruskan sedekah ini? Itu cerita je. Jadi kan, kerana itulah ia menjadi kekuatan untuk saya. Ia menjadi kekuatan untuk saya, tak nak fikirlah apa orang cakap belakang-belakang, memang banyak. Walaupun kita kerja NGO, walaupun kita kerja buat kebajikan ni, tetap ada bunyi-bunyi, tetap ada perkara-perkara cabaran dalam hidup kita. Tetapi macam mak saya lah, dia kata, dia panggil saya Enal. Nal, kalau katalah ada orang cakap belakang kat Enal, ada orang mengata Enal, ada ujian-ujian besar yang berlaku pada Enal, maka buat dia jadi bola, baling dekat langit, biar Allah yang uruskan. Itu mak saya cakap gitu. Jadi saya selalu macam kadang-kadang bersedih tu kan, bersedih-sedih, because kenapa sedih? Contohlah benda paling mudah je. Kita dah merancang projek-projek untuk menyantuni asnaf kan, kita ada rakan-rakan kolaborasi, tiba-tiba bila kolaborasi tu tiba cancel, tiba-tiba. Itu satu cabaran paling besar sebab bila kita cancel sesuatu perkara, kita telah assign ataupun kita telah memastikan orang tersebut dia akan bagi barang ini, dia akan bagi barang tersebut, contoh tetapi bila dia cancel, dia tarik diri, maka kita kena top up, kita kena cari dengan secepat yang mungkin sebab itu janji kita kepada asnaf tersebut. Kita kata nanti insyaAllah akan dapat ayam, contoh, akan dapat tempat. Bila tak ada tu, macam nak pengsan. Tapi jujur cakap waktu pengalaman saya dulu lah nak cakap, waktu tu 2017, waktu tu kita nak bantu untuk memberi dodol untuk 1,000 orang asnaf. 1,000 orang asnaf ni adalah niat kita untuk mereka mendekati masjid, mendekati keluarga-keluarga asnaf yang lain dan mendekati sekolah. Waktu tu kita buat di sekolah pada bulan Ramadan. Apa yang berlaku ialah waktu tu kita berjanji dengan sebuah institusi ni di mana mereka mengatakan saya akan bagi kawah, 6 kawah, saya akan bagi penyeduk kawah apa semua untuk buat dodol. Jadi awak buatlah sesuka hati awak macam mana awak nak buat. Itu janjinya, itu perbincangannya. Tetapi saya ni telefon, mesej tak angkat, mesej tak balas, telefon tak ni. Jadi saya terus pergi ke tempat tersebut, saya kata, tuan, dengan siapa saya patut liaise ini untuk dapatkan kawah-kawah ni. Event ni dalam masa 2 hari, tinggal lagi 2 hari ni. Perbincangan tu dah 2 bulan dah. Apa yang berlaku ialah dia kata, minta maaf lah Syed, tak dapat nak bantu, saya tarik diri. Waktu tu. Allah, waktu tu saya terduduk sebab kita dah janji nak buat kawah apa semua ni dengan dodol-dodol bersama dengan asnaf ni kan, untuk memeriahkan lah kan Ramadan ni, nak buat dodol apa semua, 1,000 bekas. Saya terduduk, saya macam, ya Allah, macam mana ni ya Allah, tolonglah bagi
petunjuk, dan saya pun telefon dengan waktu tu ada bos lain. Saya call bos tu, saya kata, tuan, kita ada cabaran-cabaran begini, tetapi tunggu sekejap, saya tengok apa saya boleh usahakan. Jadi sebelum tu saya nak bagi tahu dalam kehidupan kita, saya yakin kita tidak, jangan sesekali kita elakkan untuk menyebut masalah. Saya ada masalah, saya ada problem. Elakkan sebut tersebut. Apa yang kita patut cakap? Saya ada cabaran. Kenapa? Bila kita sebut kita ada masalah, bila kita sebut kita ada kesusahan, ia seperti menutup pintu-pintu penawar dia. Ia seperti menutup pintu-pintu laluan alternatif dia. Tapi kita sebut apa? Kita sebut cabaran. Bila cabaran, kita akan, otak kita psychologically kita tahu bila ada cabaran, pasti ada cara-cara penyelesaiannya. Gitu saja nak cerita tu lah. Okey, so apa yang berlaku pada masa tersebut, tiba-tiba saya dapat tali panggilan. Saya dapat panggilan daripada seorang asnaf. Dia kata, abang, saya rasa nama dia Abang Azhar waktu tu, dia kata, Syed, jadi ke buat dodol ni? Jadi abang nak datang tak? Abang nak datang ni. Okey, terima kasih abang. Perlukan lori? Perlu sangat lori. Tapi saya nak tanya abang, abang ada tak kawan-kawan yang mempunyai kawah untuk buat dodol? Sebab saya dah cari ni tapi tak dapat pula. Pada masa tersebut dia kata, ya Allah, saya ada 6 set, Syed. Waktu tu saya macam, ya Allah tu, Allah sahajalah yang menjawab dengan angka kawah yang betul, yang seperti mana yang kita mahukan. Itulah dia. Itu cabaran paling besar yang berlaku dalam hidup saya, yang sampai terduduk. Terduduk tu bukan apa? Terduduk tu, kita adalah orang muda waktu tersebut, sekarang muda lagi kita terduduk, kita tak tahu cara penyelesaian yang baik kerana kita tidak mempunyai jaringan yang luas, tetapi kita rupa-rupanya Allah lah antara jaringan terbesar kita. Jadi cabaran-cabaran yang saya lalui itu, saya yakin saya selalu cakap dengan sukarelawan kan, dengan belia-belia saya kata, jangan risau, apa-apa pun Allah ada. Kalau katalah hari tersebut kita nak cari 5,000, macam baru coming soon ni saya perlukan 4,000 untuk bawa 20 orang asnaf pergi bersunat anak-anak sebab anak-anak dia sunat, tapi mak ayah dia takkan nak datang kosong, kita nak bagi barangan makanan kepada dia kan. Sekarang ni dana tak ada lagi, tapi saya kata tak apa, kalau Allah bagi 1,000, maka itulah rezeki kita pada hari tersebut untuk berikan kepada mereka semampu daya. Kalau tak cukup lah berapa yang tu, kita bagi semampu yang ada. Saya cakap macam tu. Jadi jangan serabut-serabut kepada, jangan sedih-sedih apa, mungkin nanti Allah bagi yang lain. Gitulah. Jadi kalau bercakap tentang cabaran, kalau bercakap tentang nak istiqomahnya, memang betul lah cabaran besar nak istiqomah, nak buat baik ni memang banyak cabaran dia. Tetapi saya yakin apabila kita nak mendapat kejayaan, kita memang kena cakap apa? Contoh kan setiap kali kalau coach ataupun hadirin hadirat yang dengar tentang bila azan kenapa bila saya minta maaf ambil masa sikit kenapa bila kita azan, kita jawab azan, kita akan cakap, kalau contoh Allahu Akbar, kita pun cakap Allahu Akbar. Lepas tu kita akan cakap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi bila hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita akan cakap la haula wala quwwata illa billahil azim. Kenapa? Hari ni saya nak kongsi cerita ni sebab saya pun baru dapat juga. Jadi kita sama-sama buat sebaran Kerana untuk mendapat kejayaan, untuk pergi solat itu, ia memanglah dengan tiada daya upaya kecuali dengan keizinan Allah SWT. Maknanya kalau Allah izinkan, maka bolehlah kita solat. Jika Allah izinkan, maka kita akan berjaya lah. Macam tu kan. Jadi sebab itulah dalam apa-apa kehidupan kita, memang nak kena berserah secara total kepada Allah SWT. Itu yang saya lihat. Tapi tak bolehlah berserah kosong kan. Betul tak coach kan? Tak bolehlah hanya menunggu kan. Suka untuk saya ceritakan hari ini, jika ada rezeki menjadi rahmat untuk kita semua insya-Allah. Kenapa waktu ni kita cerita sirah Nabi waktu Siti Hajar mencari makanan untuk Nabi Ismail kenapa Allah kata engkau goncangkanlah pokok kurma tersebut dan nanti jatuhlah kurma tersebut. Kenapa Allah tak jatuhkan kurma tersebut? Bukankah Allah super power, Allah maha baik, kenapa Allah tak jatuhkan je kurma tersebut? Tapi kenapa Allah suruh Siti Hajar goncangkan pokok tersebut?
Kerana itulah usaha. Itulah usahanya kita kena berdoa. Kita goncangkan itu adalah satu simbolik usaha untuk turunnya kurma tersebut. Maka kalau kita berusaha, maka Allah, yakinlah Allah akan bagi rezeki yang baik. InsyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa perkongsian kita hari ini. Berikan satu suntikan kepada kita, especially pada orang muda yang kadang-kadang kan kita sebenarnya juga satu cabaran juga ya Tuan Syed, bila kita dalam ini kita kongsi dalam platform kita dalam bisnes. Saya mungkin apa jua bidang pula kan, bila kita nak buat sesuatu kita sentiasa mengharapkan hasil tu yang cepat. Kan kita nak immediate effect dapat, sedangkan dia melibatkan proses yang perlu kita lalui. Tak ada shortcut, kita perlu lalui benda tu. Macam apa Tuan Syed cerita tadi, kongsikan tadi, ada benda yang memang kadang-kadang tak nampak sekarang, kita perlu buat benda tu. Tetapi nak buat benda tu, yang proses tu yang kadang orang tak sabar tu nak tunggu tu. Macam Tuan Syed sendiri kan, 7 tahun berusaha macam-macam dapat kan, baru dapat 3 orang ni tim ni. Tapi 3 tim ni yang Allah bagi ni, inilah dia 3 tim yang luar biasa. Sama juga kalau kita ingat balik sejarah sirah kita Nabi menyebarkan Islam. Dan Nabi pergi dengan 4 orang sahabat dulu yang hebat. Kan, daripada 4 sahabat ni dah barulah tersebarnya seluruh dunia kan. Jadi dalam proses mungkin yang dalam topik kita yang terakhir ni kan, Tuan Syed boleh buat wrap up sikit daripada apa sedang kita bincang ini kan. Bagaimana kita nak istiqomah dengan apa yang kita buat ni, dan kita yakin bahawa sebenarnya apa yang kita usahakan ni pasti akan ada hasilnya. Pasti akan ada hasilnya. Cuma hari ni kita tak tahu bila. Tapi sebagai orang yang sedang berusaha ni, kita usahakan saja. Dan selebihnya kita serah pada Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita nak merasakan satu, kata orang tu, keyakinan itulah. Dengan apa yang kita buat ni, betul ni, kita nak berjaya ni. Kan, platform dah betul dah. Sekarang tinggal pada kita je nak istiqomah dengan apa yang sedang kita nak usahakan ni. Kan. Jadi silakan Tuan Syed. Baik Coach. Coach, saya minta izin share slide sekali lagi Silakan. Kita nak habis nak bagi habis ni, nak penutup dia kena kau-kau punya. InsyaAllah. Okey, baik. Baik, saya pertama sekali saya minta maaf kalau sekiranya saya ambil masa tapi rezeki hari ni kita cuti InsyaAllah Baik. Nampak skrin tapak Sulaiman InsyaAllah Saya nak cerita sikit tentang tapak Sulaiman ni, macam mana kita nak istiqamah. Pertama sekali, pada satu masa ada seorang kanak-kanak, dia melihat banyak starfish tapak Sulaiman di pesisiran laut pantai Jadi dia ambil, dia baling. Beratus-ratus dia ambil, dia baling ke dalam laut. Dia ambil satu, dia ambil baling ke dalam laut Jauh dia baling. Ada seorang pakcik tua datang kepada dia. Dia tanya, "Adik, kenapa adik membuang masa untuk baling tapak Sulaiman ni ke dalam laut? Kan terlalu banyak. Ini adalah perbuatan sia-sia." Itu pakcik tu kata Tapi adik ni kata apa? "Pakcik, saya lihatlah di tangan saya ini ada satu starfish dan saya baling ke laut. Sekurang-kurangnya saya dapat merubah kehidupan dia yang satu." Jadi maknanya apabila kita nak buat sesuatu kebaikan ni kan, adakah kita perlu memikirkan terlalu ramai? Adakah perlu kita buat dalam skala yang besar? Tidak. Kalau kita dapat ubah satu keluarga pun, itu pun dah sungguh baik. Saya melihat bila berjumpa dengan Bonda Kia kan, dengan Kak Ita, bercerita tentang macam mana strategi Jari Emas ini untuk membentuk 1000 orang usahawan. Dan antara kita ambil faham antara usahawan tu adalah golongan asnaf, adalah golongan B40. Jadi maknanya saya yakin dengan harapan Jari Emas ni, maknanya kalau sekurang-kurangnya tak dapat bantu ramai, bantu seorang pun alhamdulillah. Bantu seorang pun adalah satu kejayaan kan. Macam itulah istiqomah ni untuk kita berbuat baik. Saya nak bawa anda semua untuk melihat satu di skrin sekarang Saya mungkin tak dapat nak tengok ayat kalau chat sebab skrin saya ni saya nampak skrin je. Tetapi saya nak tanya, apa yang anda lihat di skrin? Siapa yang boleh buka mute tu, kita dengar suara. Apa yang anda boleh lihat di skrin anda sekarang? Nampak titik je. Nampak titik? Layar putih yang besar. Putih yang Satu besar. titik hitam saja. Cuma ada satu titik hitam. Satu titik hitam. Nampak satu titik hitam sahaja. Yang putih.
Baik, Alhamdulillah. Maknanya ada yang kata nampak putih, ada yang kata nampak titik hitam, tak ada masalah. Okey, semua jawapan betul. Tapi hari ini apa yang saya ingin ketengahkan ialah dalam kehidupan kita terlalu banyak cabaran. Saya pun bukannya orang sempurna. Saya minta sama-sama anda semua doakan untuk saya agar istiqomah, agar dapat beri kesihatan yang baik. Dan saya juga doa yang sama insya-Allah. Dan titik hitam ini adalah satu refleksi hidup kita. Dalam cabaran kehidupan kita yang kita lalui, kenapa kita melihat satu titik hitam saja? Kenapa kita tidak melihat kawasan yang luas, lebih luas lagi yang putih tersebut? Inilah dia. Inilah cabaran hidup kita. Apa kata lepas ni, apabila kita menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupan, kita lihat yang lebih luas. Kita jangan tertumpu kepada yang satu titik hitam saja. Macam tu Saya nak bawa ni kenapa? Saya melihat banyak sukarelawan, banyak sahabat-sahabat, banyak asnaf-asnaf yang kita jumpa, semua tertumpu pada satu masalah, tetapi tidak mencari penyelesaian. Kenapa tak cari? Bukan dia tak nak cari, tetapi lebih kepada tak nampak jalan. Jadi kita bantu orang untuk nampakkan jalan yang lebih luas insya-Allah. Dan dengan cara ini, saya melihat visi matlamat jari emas ni, saya melihat tema dia kita kebersamaan. Kita melihat ilmiah, kita melihat tanggungjawab, kita melihat aspirasi, dan saya lihat tiga-tiga value ini atau nilai-nilai ni, inilah dia sekiranya kita bersama-sama kekitaan membantu antara satu sama lain, ia pasti menjadikan kita seorang yang hebat amal, hebat jiwa insya-Allah. Ini siapa saya nak buka peluang ni, sekiranya ada yang nak follow Facebook, ada yang nak follow Instagram, ada nak follow TikTok, tapi saya tak menari lah saya tak menari Jadi boleh follow ngo.jiwaamal, dia tertera kat bawah ni, boleh buka Instagram apa semua, ataupun nanti saya share lah ke dalam chatting room tu, boleh follow insya-Allah. Dan semoga ia menjadi rahmat untuk semua orang insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Tuan Syed. Jadi sebenarnya saya rasa it's good that kita berkolaborasi kan. Kita dari Akademi Jari Emas ni sebenarnya kita ramai sebenarnya pun orang hari kita buat bisnes. Yalah, kita adalah tujuannya kan, bila kita buat bisnes, kadang orang fikir nak buat bisnes ni nak buat apa, bukannya nak buat duit. Duit boleh buat mati pun. Tapi sebenarnya bila daripada kita dengar perkongsian daripada Tuan Syed, sebenarnya orang-orang yang seperti Tuan Syed ni memerlukan dana-dana untuk disalurkan kepada golongan-golongan yang tepat. Macam kita mungkin kita nak bantu, tapi kita tahu siapa yang nak bantu orang yang betul ni kan. Kadang-kadang tersalah orang pula kita bantu kan. Jadi kita ada tempat channel yang orang yang dah mengusahakan ni. Jadi kita mungkin di peringkat di Akademi Jari Emas ni, anda semua sebagai seorang usahawan sosial di Akademi Jari Emas ni, anda melakukan perniagaan, anda ada hasilnya dan sebagainya mungkin diinfakkan, boleh disalurkan kepada jiwa amal untuk disalurkan hasil daripada perniagaan kita tu untuk digunakan untuk kerja-kerja kebajikan. Itu satu perkara yang cukup istimewa sebenarnya kan. Saya rasa kita ada platform kan. Jadi tak tahu ke mana, inilah tempat dia. Jadi kita kerja kuat-kuat kan, kita berniaga sungguh-sungguh, kita dapat bina keuntungan yang lebih, jadi kita tahu kat mana kita nak letakkan. Jadi tadi Tuan Syed kita minta nanti Tuan Syed dah share sikit link. Okay, nanti Tuan Syed boleh kongsikan juga link untuk nak transfer akaun Maybank tadi tu kan. Jadi kalau kawan-kawan kita boleh kongsikan kalau ada yang mungkin nak buat infak Okey, ada persoalan yang mungkin anda nak tanya. Ni ada satu orang daripada Amy Munirah yang angkat tangan ni, nak tanya soalan ke? Puan Amy Munirah. Okey, ada satu soalan ni Tuan Syed. Kan? Macam mana mereka yang kita dah bantu ni, especially dalam, sebab kita di Akademi Jari Emas memang kita punya target market kita memang B40 sebab kita nak menaikkan, nak memartabatkan sosioekonomi masyarakat, especially golongan B40 nak naik kepada M40. Tapi hari ni pun dah M40 pun dah jatuh dah kepada B40 lah. Okay. So jadi dalam kita proses nak membantu mereka ini, ada tak cara bagaimana kita nak mendidik mereka ni untuk keluar daripada golongan asnaf? Mereka ni memang perlu dibantu, tapi dalam masa yang sama ni kita juga nak mendidik mereka ni, nak bagi cara supaya perlu keluar, bukan selama-lamanya mengharapkan ikan daripada orang. Kan kita nak beri dia pancing,
nak bagi mata kaya supaya kita ajar dia bagaimana dia juga boleh mancing supaya dia boleh makan ikan hari-hari. Kan? Tapi dalam proses nak mendidik mereka ni kadang banyak cabaran dia. Jadi mungkin Tuan Syed ada idea macam mana sebenarnya kita boleh bantu mereka ni. Selain daripada kita beri dalam bentuk wang ringgit juga, tapi dalam masa yang sama kita nak didik mereka ni supaya mereka keluar dari golongan asnaf. Baik. Baik, faham. Terima kasih sangat-sangat kepada mereka yang pada Kak Amy tanya soalan tadi ya. Okey, baik. Betul ke? Okey, tak. Ni ada daripada orang lain soalan tadi. Orang lain minta maaf Okey, baik. Pertama sekali suka untuk saya katakan dan saya minta maaf dulu. Kita bercakap tentang orang susah miskin miskin ni ada dua kategori. Satu, dia memang miskin. Dia memang miskin, dia memang susah tapi dia menjaga banyak perkara. Contoh dia rumah dia bersih, dia menjaga ibadahnya sebagai contoh Tetapi ada satu kategori adalah yang pilih untuk jadi miskin. Itu satu benda yang kita kena ambil faham Jadi kadang-kadang bila saya tim kami bila nak bantu orang, kita kena pinpoint dulu, kita kena kenal pasti sama ada dia memang miskin atau dia pilih untuk jadi miskin. Ni ceritanya berbeza kita ambil faham tu. Maknanya jika pilih untuk jadi miskin, itu maknanya dia tak nak berubah tu. Dan susah tu nak ubah perspektif tu. Sangat susah nak ubah mentaliti tu. Tetapi siapalah kita untuk menghakimi orang siapalah kita untuk menjudge orang. Tetapi untuk saya katakan suka untuk saya katakan apabila katalah kita tak dapat nak bantu keluarga tak dapat nak bantu ibu ayah, maka kita bantu anak dia. Kita bantu anak dia untuk dapatkan satu pendidikan yang baik. Kadang-kadang asnaf ni anak-anak bijak tapi tak dapat belajar, tak ada kasut sekolah, tak ada pakaian sekolah yang bersih. Jadi motivasinya tak ada di situ kan. Jadi kita bantu anak dia pun tak apa. Semoga dengan anak dia menjadi bijak, dapat belajar dengan baik, dapat merubah keluarga. Sebab kita ni orang luar, kadang-kadang kita nak ubah pemikiran orang lain dalam satu rumah adalah berbeza. Kan susah kita nak buat macam tu. Tapi kalau kita bantu salah seorang ahli keluarga dia dengan harapan dan bagi tunjuk ajar yang baik untuk bantu keluarganya balik, insya-Allah akan jadi yang lebih baik. Sebab saya melihat kadang-kadang jujurnya betul untuk kita kata nak bantu orang susah ni adalah kita bawa dia dari sudut perniagaan sebagai contoh dan itulah sunnah Rasulullah. Berniaga itu insya-Allah akan memberi pulangan yang baik, yang halal jika kita buat yang betul. Namun daripada pengalaman yang saya ada sedikit yang saya lihat semua ni, saya nampak bukan semua orang nak ke arah itu. Jadi memang difficult bagi kami. Kami pun banyak yang kena tipu-tipu juga dengan kategori-kategori tertentu yang menjadi cabaran untuk kita, tetapi ia menjadi rahmat untuk kami, lebih peka, lebih berhati-hati. Dan in the end of the story, akhir katanya kita tak dapat pun nak cakap orang tu baik atau tidak. Kita hanya membantu lillahi ta'ala. Sebab itulah suka untuk saya katakan sekali lagi, kalau kita nampak pada hari tersebut, pada bila-bila masa ada orang datang minta sedekah pada kita, ada orang datang kat kita minta bayar sedekah, sedekah orang buta lah, kadang-kadang anak-anak kecil kan minta sedekah kan. Kalau nak bagi, bagi. Kalau tak nak bagi, jangan rasa bersalah. Kerana jika kita bagi tapi mempersoalkan sedekah itu, maka ia tiada keberkatan. Tiada keberkatan. Kalau tak nak bagi, tak apa. Janganlah rasa macam, kan aku bagikan, nanti kan dia buat apa pula. Tak payah. Baik tak payah bagi. Simpan untuk masa lain. Ataupun bila hati lega, baru nak bagi. Dan satu lagi, apabila kita membantu orang ataupun bersedekah, tak perlu rasa malu dengan apa kuantiti yang kita bagi. Saya lihat dalam akaun NGO dalam akaun kami, ada orang sentiasa derma RM1. Bila saya tengok, kenapa dia derma RM1? Siapa orang ni? Rupanya dia adalah seorang adik berumur 12 tahun. Dia derma 10 sen, dia derma RM1, 50 sen. Rupanya bukan nilai yang kita tengok, tapi istiqomahan yang kita nak tengok tu kan. Dan insya-Allah bila kita bercakap sedekah ni kan coach, bukan semestinya dalam bentuk wang ringgit coach. Sedekah ini hari ni saya yakin saya minta saya doa semoga Allah apa yang saya cerita hari ni terkesan di hati insya-Allah. Dan jujurnya hari ni adalah sedekah saya semampu dari saya memberi cerita tentang pengalaman yang saya lalui, dan saya harap ia menjadi satu keberkatan untuk kita semua insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah.
Okey, Tan Syed, ni ada satu lagi soalan ni. Boleh ke? Jawab lagi ni. Sila. Semangat ni orang. Biasalah dia hujung-hujung tu bau dia panas kan. Okey, ni ada soalan daripada Kak Rosina. Dia tanya bagaimana kita nak setiap hari ni bersemangat untuk buat kerja ibadah kita ni kan. Jadi tak kisahlah apa jua bidang kita buat ni. Kita anggap dia sebagai satu ibadah. Tapi kita sentiasa bersemangat. Hari-hari kita nak buat dengan penuh bersemangat. Ada ke tips-tips ke? Oh, okey. Macam saya lah saya cerita pengalaman saya lah Saya pun setiap kali bangun pagi macam, kenapa kehidupan macam ni? Macam tu kan. Kadang-kadang mak ayah dululah sebelum mak ayah faham kan benda ni, dia kata, kenapa tak kerja government? Oh kan, kenapa tak kerja corporate? Kenapa tak kerja betul? Lalu saya kata apa tak kat mak ayah? Saya akan cakap, saya panggil mak saya mam tapi kebanyakan saya keturunan Syed kan. Jadi kalau ayah kita panggil Walid. Jadi kata Walid, mam, Enal ni bekerja dalam bidang ini. Enal yakin Allah pilih bukan untuk Enal tetapi untuk rezeki mam dan Walid nanti. Kita tak tahu. Saya gitulah. Jadi jujurnya cabarannya memang luas. Setiap hari ada cabaran. Jadi saya melihat macam mana untuk kita bermotivasi untuk sentiasa bersemangat daripada pagi hari. Selalunya saya buat apa tahu? Pagi-pagi saya bangun je, saya akan tengok cermin, saya kata, hari ni adalah hari terbaik untuk awak. Juga macam tu, saya kata, hari ni akan banyak perkara yang menarik, yang best-best gembira. Dan saya kata, hari ni aku akan gembira. Hari ni aku akan dipermudahkan segalanya. Itulah saya selalu buat macam tu sebab kadang-kadang bila kita, saya pernah baca satu artikel, dia kata, hari yang kita lalui itu adalah seperti mana kita melihat diri kita di cermin pada pagi tersebut. Dia kata maknanya kalau pagi ini, hari pagi ni kita paling kejap-kejap pergi tandas pergi mana-mana tengok cermin, kita kata macam mana kita lihat hari kita hari ni? Hari ni kita nak bahagia ke atau hari ni kita akan dilanda kesusahan? Jadi kalau kita nak kemudahan dalam hidup kita, kita pandang cermin, hari ini aku akan menjadi orang yang terbaik, akan melakukan banyak perkara dengan kemudahan yang Allah berikan. Macam itulah Itu yang saya buat setiap hari lah insya-Allah. Itu macam kita sebenarnya mendoakan diri kita tu kan. Betul. Kita cakap benda yang positif pada diri kita tanpa kita sedar. Coach, saya suka coach cakap macam tu. Sebenarnya hari-hari setiap pagi kita kena hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita. Ya, betul. Betul kan? Insya-Allah Allah akan permudahkan insya-Allah. Insya-Allah. Okey, ini satu soalan kepada Kak Rosti ni. Dia kata macam mana nak pecahkan tembok negatif dalam diri kita? Kita sedar benda negatif ni. Tapi tak boleh nak teruskan. Nak teruskan ada je halangan yang datang. Macam mana Pak? Saya tengok cermin juga kot. Betul. Kadang-kadang kan lagi kita nak buat baik, lagi banyak masalah yang berlaku. Betul tak Ini maknanya kita patut rasa bangga. Apabila kita rasa macam kenapa makin aku nak buat baik tapi makin banyak ujian ni Allah bagikan ni, bukankah Allah patut memberi kemudahan kepada kita kan? Tapi sebenarnya kita patut rasa bersyukur kerana Allah menaikkan darjat kita. Kita patut rasa bangga. Kita patut rasa bangga, ya Allah rupanya Allah bagi ujian-ujian dalam hidup aku ni sebab aku adalah orang yang dipilih. Memang betul, cabaran itu bukan mudah. Memang betul. Tetapi Allah nak kita dekat kepada diri kita dengan Allah. Mari kita semak diri kita. Mungkin ada perkara-perkara atau amalan-amalan yang lepas kita buat yang orang kata tidak sempurna Contohlah saya ambil contoh, saya kata saya pun dengar ada beberapa perkara baru-baru ni saya dengar talk dia katakan kenapa kita buat solat tapi solat kita tak sempurna. Dia cakap mudah aja waktu tu saya dengar dia kata cuba kita lihat wuduk kita. Waktu tu dia kata, kenapa wuduk kita? Dia kata, macam mana cara kita meratakan air di seluruh badan kita? Adakah kita, contoh tak paling banyak orang buat, dia kata kaki. Adakah kita buka paip, hanya sulakan kaki kepada paip, atau kita mengambil tangan kita, kita bersihkan betul-betul air ke seluruh kaki kita sampai ke buku lari. Maknanya, kalau kita hanya suakan kaki kita pada air, maka wuduk itu tidak diterima. Maka apa yang sepatutnya kita buat adalah kita kena bersihkan kaki kita dengan tangan, semua tangan kita kena ratakan air ke seluruh badan. Jadi barulah wuduk itu sempurna. Jadi saya pun sama, saya pun kata juga kenapalah ada cabaran-cabaran dalam hidup. Rupanya dalam kita berdoa, dalam kita membuat amal kebajikan, ia rupanya tidak sempurna.
Macam ni kan dalam ibadat kita. Jadi tak apa, jangan risau Kak. Kalau katalah ada cabaran dalam hidup, pertama sekali cakap terima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah sebab Allah telah pilih kita untuk cabaran ni, sebab yakin pasti ada kabar-kabar gembira yang Allah akan berikan nanti, insya-Allah. Yakin, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, jadi insyaAllah tabarakallah. Terima kasih kepada Tuan Syed Zainal di atas luangkan masa pada pagi ini berkongsi ilmu dengan kita semua. InsyaAllah hari ini kita 41 orang ni Tuan, dekat dalam Zoom. Okey. Jadi moga-moga apa yang dikongsikan oleh Tuan Syed tadi daripada seorang anak muda yang berusia 35 tahun. Kita sebaya lebih kurang sebaya kita ni. Jadi menjadi satu pemangkin semangat kepada anda yang sedang berada bersama dengan kita pada pagi ini. Dan untuk sesi terakhir ini tuan-tuan, kita nak menjemput founder Akademi Jari Emas, Coach Haji Akia, untuk bersama dengan kita kerana beliau juga sebenarnya telah mendidik kami ni semua daripada awal lagi. Saya bersama dengan Coach Haji Akia pun daripada awal lagi untuk sebenarnya tanpa kita sedar pun kita dah ada dah tu budaya kesukarelawan tu dalam Akademi Jari Emas sendiri. Bagaimana kita saling bekerjasama, menginfakkan bukan setakat infak wang ringgit tapi menginfakkan tenaga, masa, idea untuk sama-sama kita menjayakan misi kita. Jadi untuk itu tuan-tuan puan, saya nak menjemput Coach Haji Akia bersama dengan kita pada pagi ini. Dipersilakan Coach Haji Akia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebenarnya Tuan Syed pagi ni memang slot untuk anak-anak muda. Ya. Maknanya saya mula daripada minggu lepas kita dah bagi setiap hari Isnin ialah mereka yang 40 tahun ke bawah, 45 tahun ke bawah. Ya, sebab pada kami ni orang-orang lama ni we are going off anytime. Ya, jadi kita tak nak bawa mati apa yang kami tahu, tetapi kita nak menyerahkan kepada masyarakat. Sebenarnya Akademi Jari Emas ni pun kita buat atas dasar sosial. Ya, bagaimana kita bersama-sama menginfakkan. Jadi kalau kami di akademi ni sebenarnya siapa datang saja waktu pagi berkongsi ni semua atas dasar mereka infakkan ilmu mereka. Dan yang mendengar pula akan mengambil dan menggunakannya untuk membangunkan diri. So setakat yang saya bersama dalam Akademi Jari Emas ni, memang kebanyakannya datang adalah orang-orang yang mencari apakah itu kehidupan sebenarnya. Ya, mereka sedang mencari siapa diri mereka, apa yang mereka boleh buat dan nak ke mana nak bawa benda semua ni, kan? Jadi secara tak langsung bila saya tengok di Akademi Jari Emas, Allah izinkan mereka-mereka ini berkumpul dan seterusnya kita memainkan peranan, kan? Jadi memang kita daripada awal lagi kita ada dah maknanya pada saya lah kejayaan ini bukan setakat duit semata-mata tetapi keikhlasan jiwa, keikhlasan jiwanya. Kita ada bawah kurang, saya rasa kita ada dekat sini, I think saya nampak Masjidah tadi ada. Masjidah ada kat situ. Masjidah adalah salah seorang daripada asnaf tapi sekarang alhamdulillah dia pula bantu asnaf. Ada Masjidah kat sini? Boleh share sikit Masjidah? Ada Mas? Ada. Okey. Masjidah sebenarnya juga mengenali Akademi Jari Emas apabila ada seseorang menginfakkan sedikit keuangan untuk beliau datang training. So daripada situlah bermulanya dan sekarang ni saya nampak Masjidah pula menginfakkan pula kepada orang lain. Boleh Masjidah share sikit Masjidah? Mungkin menjadi sedikit pandangan kepada Tuan Syed dalam kita membina mereka-mereka yang kita nak bantu tu. Kita takut mereka lemah. Kita takut asnaf-asnaf yang kita bantu ni akan menjadi lemah dan lemah. Jadi kita nak cari dalam sekelompok itu siapakah mereka-mereka yang boleh dibangunkan jiwanya. Boleh Masjidah share sikit Masjidah? Pengalaman Masjidah hingga sekarang. Boleh. Tapi minta maaf lah Mas tak boleh buka video tak apa. Tak apa boleh. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, terima kasih Haji Akia jemput Mas. Okey. Memang tak dinafikanlah. Akademi Jari Emas ni banyak membantu saya dan terima kasihlah kepada yang menjemput saya mengenali Akademi Jari Emas ni walaupun dia tak ada tapi mungkin amal jariah tu dia terimalah sebab saya pun memang aktif dalam Akademi Jari Emas
Dan saya menerima perubahan yang amat ketara dan saya amat bersyukurlah. Amat bersyukur sebab saya dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Dan terima kasih juga kepada Hajah Rohana yang tak jemu-jemu. Dan saya selalu amat bersyukurlah sebab saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat Akademi Jarimas yang positif, walaupun seperti Kak Aziad, seperti Jiha, dia banyak mendorong saya lah. Dan saya memang dan saya kini berkeyakinan di atas tunjuk ajar Akademi Jarimas, di mana saya macam dulu saya dibantu dan sekarang saya membantu kepada yang memerlukan. Alhamdulillah lah, memang ada yang saya bantu dan dia pun gembira lah. Macam tu. Itu sajalah Hajah Kia. Okey, so begitu, ada ramai lagi kan Tuan Syed, tapi saya nampak Masjidah betul-betul menggunakan peluang, ya. Dan sampai sekarang dia tak tahu siapa yang bagi dia pun. Siapa yang donate untuk dia datang training, dia tak tahu. Tak apa, yang pentingnya Allah tahu, dan orang yang memberi pun dia tak nak pun Masjidah tahu siapa, right? Jadi ini yang saya rasa dalam platform dalam akademi, salah satu caranya ialah hantarlah mereka-mereka untuk belajar. Ya, memang kita letakkan sedikit kos tapi tidak mahal. Ya, masa Masjidah datang pun berapa ratus Masjidah? Tak ingat saya, 100 lebih kan? Tak silap. Masa tu saya tak tahu berapa yang dia tapi saya rasa lebih lah sebab saya dapat barang banyak tahu, macam tu. Man, masa tu berapa Man? 100 lebih kan Man? Yang kita buat dekat 3 hari 2 malam tu ke? Dekat mana? Resort Banting ke? Banting, dekat Banting tu. 100 lebih rasanya. Kita tak 165 itu, 165 ringgit. Sebab bila kita buat dalam 500 lebih. Like 3 hari 2 malam tu, it's bengkel kan? 500 lebih berserta dengan barang. 600 macam tu lah. Dia bukan 100 lebih. Tak, sebenarnya training by itself tak sampai. Maknanya the whole kita maknanya pada kita tak adalah banyak tu, tetapi kalau misalnya ambilkan barangan tu untuk dia bermula dalam bisnes, mungkinlah kan. Jadi maknanya kalau kita tengok ada seseorang yang boleh menginfakkan kurang daripada 1,000, mungkin kita dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebab saya risau juga kalau kita asyik memberi dan ada yang menjadi lagi lemah kerana sentiasa diberi. Itu tadi bila Tuan Syed kata ada yang dia suka dimiskinkan. Kan? Jadi kita tak nak menggalakkan mereka miskin, tetapi kita nak menggalakkan mereka dibangunkan, dikeluarkan dia punya kebolehannya. That's why we have here dekat Akademi Jarimas. Dan inilah sekarang ni saya rasa saya serahkan kepada anak-anak muda, sebab anak-anak muda sedang menghadapi masalah ataupun kehidupan yang begitu mencabar dan memerlukan jiwa-jiwa yang kental, ya. Dan terutamanya kepada mereka yang 45 tahun ke bawah, ada banyak lagi proses kehidupan yang perlu dilalui. Jadi mungkin bersama dengan Akademi Jarimas, macam mana kita bekerjasama. Bekerjasama kali ini, tapi kita kutip mereka yang kita boleh bangunkan jiwanya. Okay? So, bila masing-masing dah berjaya besok, kita bantu pula dalam bentuk yang berbeza. Macam saya tengok memang betul lah, kalau kita di akademi pun kita nak semua orang berjaya sebab kita nak bayar zakat, kita nak berzakat sebenarnya. Berapa banyak zakat yang kita boleh bayar. Right? Itulah lebih kurang kita punya perjalanan, ya Tuan Syed. Tuan Syed pun macam itu kita cerita sikit-sikit kan. Tapi this morning at least Tuan Syed nampaklah inilah mereka-mereka yang berada dengan kami. Kadang-kadang kita buka program macam ini dan kita benarkan sesiapa saja masuk. Jadi mungkin Tuan Syed juga terjumpa dengan sesiapa kat luar, yang ingin membelai, membela, mendidik, membimbing, tetapi tak ada platform, tak ada dia punya di mana dia punya program. And I think Akademi Jarimas, we have a completed program.
Jadi sampaikanlah mereka kepada kami untuk kami melakukan kerja seterusnya ialah untuk mendidik dan membimbing. Jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Syed. InsyaAllah boleh lagi kita fikirkan apakah topik-topiknya. Because saya rasa sekarang ni orang bukan ceritanya, orang cerita how to survive now. How to survive, right? And here we are, memang kita ajar mereka how to survive every day. Sebab ramai juga kita terdiri pada pesara-pesara kerajaan, pesara-pesara lah yang dah umur lebih tu dah pesara lah tu, yang ada tak ada pencen, yang ada pencen kan. Dan juga kita ada juga golongan-golongan yang sebenarnya mencari kehidupan. Tapi selalunya kita dekat akademi apa yang kita bagi ialah harapan demi harapan kerana Allah yang barik ada bersama dengan kita insya-Allah. Okey. Jadi ada apa-apa soalan tak daripada yang lain? Kalau nak tanya 1-2 soalan, silakan. Bonda, Ya, saya nak ucapkan terima kasih Bonda sebab pertemuan kita yang pertama kali tu kan, dan alhamdulillah hari ini berpanjangan hubungan kita insya-Allah. Dan jujurnya Bonda, saya memang selepas jumpa Bonda tu bila kita bercakap dengan asnaf, so dulu kalau soalan nak berniaga tak? Sekarang tak dah. Sekarang nak urut tak? Boleh urut tak? Sekarang memang itulah sekarang soalan-soalan yang saya tanya, dan saya berdoa moga ada rezeki juga untuk dapat at least asnaf-asnaf kami yang bersungguh-sungguh untuk bersama dengan Akademi Jari Emas. InsyaAllah kita doa Bonda insyaAllah. Okey, insyaAllah. Because maksud saya kalau saya nampak dekat NGO ni, kalau kita pandai menggunakan platformnya, ya, selalunya the funding ada sebenarnya. Ada funding tertentu tapi kita yang kena decide. Bagaimana menggunakan bantuan-bantuan yang disalurkan kepada NGO tersebut. Kan? Jadi kita dekat sini adalah mak-maknya, kakak-kakaknya yang boleh mengambil anak-anak angkatnya daripada program yang Tuan Syed ada. Jadi kita tak nak bagi dia beras, kita nak bagi dia tanam padi. Kita tak nak bagi dia ikan tapi kita ajar dia mengail ikan. Sebab saya personally pun saya datang daripada keluarga yang miskin. Jadi rupanya kita tidak miskin jiwa. Awalnya kita miskin tetapi apabila kita dibina secara betul, rupanya jiwa kita tidak miskin. Jadi mungkin Tuan Syed fikirkan, jika saya tahu daripada segi NGO ni dia banyaklah. Macam tadi cerita pasal sunat kan. Sunat kan. Anak saya juga ada klinik dekat Bukit Jelutong, klinik Radia. Dia juga buat sunaton, bersunat untuk Masjid Bukit Jelutong. Dalam NGO juga tu. So bila bercerita-cerita, saya katakan dia sebenarnya banyak duit yang disalurkan kepada mana-mana tu untuk mereka melakukan servis. Jadi macam kalau salurkan kepada kita insya-Allah datangkan mereka dengan funding tertentu dan kita cuba bina mereka. Because dalam membina keusahawanan ni dia memerlukan mentor and mentee. Dia perlukan mentor dan mentee yang berpanjangan. Dia bukan one off saja. Kan? Macam Zariman bersama dengan saya daripada dia lepas universiti. Sampai sekarang daripada baru kahwin sampai sekarang dah 5 anak. Dan di mana saya pergi, Zariman memang adalah kalau saya tak ada, koreklah kepala Zariman tu banyak ilmu dekat situ. Sebab saya bersama dan tak boleh tipu satu pun kan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa itu adalah sama apa yang saya buat. Kan? Jadi insya-Allah inilah mengapa kita nak cari pelapis-pelapis seterusnya meneruskan kehidupan sebab kita, kalau saya pun by next year pun nak masuk 70 dah kan. Jadi itu sebab kita nak anak-anak muda please wake up because we don't know lagi masa depan itu nampak macam akan datang tu agak macam mencabar tetapi kita bina diri kita menjadi kuat kerana cabaran itu akan kita kunyah-kunyah aja nanti insya-Allah. Okey. Jadi thank you so much Tuan Syed. InsyaAllah kita akan berkolaborasi lagi. Kita tengok at least Tuan Syed nampak apa yang kami ada dekat sini. Dan kita boleh berkolaborasi dalam berbagai cara lah insyaAllah. Jadi untuk itu kepada semua, setiap hari Isnin adalah hari anak-anak muda kan. Jadi kita galakkan mana-mana yang ada cerita anak-anak muda yang
menonjol, yang boleh menjadi contoh. Saya panggil Tuan Syed sebagai salah satu contoh. Usia 35 tahun ya, yang ada degree, ada master ya, dan seterusnya dalam forensik pula tu kan? Kan? Forensik manusia ke apa tu? Saya betul forensik manusia. Setakat ni alhamdulillah waktu bekerjasama dengan PDRM telah menjalankan hampir 6 kes jenayah. Okey. Saya kalau dekat forensik tu Amidun Anan tu is quite close to me. Oh alhamdulillah. Tuan Amidun. Kan ada ketua forensik kan untuk betul. PDRM. Ya betul. So dia cat lovers, banyak kucing dalam depan rumah dia tu. Ya betul. Kucing dia semua warna putih. Begitu bersihnya orang forensik ni. Okey, so itulah dia, insya-Allah kita berjumpa lagi dan saya serahkan balik pada Zariman. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua tamu-tamu kita, especially kepada Tuan Syed Zainal di atas perkongsian ilmu pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih pada Coach Mami di atas wrap up sebentar tadi, dan tahniah kepada semua yang hadir pada sesi pada pagi ini. Anda luar biasa kerana sampai ke penghujung sesi ini masih lagi tidak berganjak, masya-Allah. Dan jadi apa yang dapat kita simpulkan, banyak intipati-intipati yang kita dapat kita ambil iktibarnya daripada perkongsian Encik Zainal. Antaranya benarkan diri kita untuk mencuba sesuatu yang baru, kerana ia mungkin satu peluang untuk kita melihat potensi diri yang luar biasa yang ada pada kita. Dan yang keduanya, kita fokus kepada apa yang ingin kita lakukan berbanding daripada menyebut masalah, daripada masalah yang sering kita lihat. Sebab bila kita nak buat sesuatu yang baik, pasti akan ada ujian, pasti akan ada cabaran dan sebagainya. Tapi itu adalah satu rintangan manis yang perlu kita lalui. Itulah proses dia dalam proses mematangkan kita dalam bidang yang hendak kita ceburi ini, insyaAllah. Dan yang terakhir juga kita lihat adalah apa yang kita lakukan ini, anggaplah walaupun ianya mungkin taklah sebesar mana, tetapi yang sedikit usaha itu mungkin memberi manfaat yang besar, impaknya kepada orang lain. Jadi itulah di antara intipati-intipati yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Dan teruskan dengan usaha anda yang berada dalam, especially anda yang berada dalam platform ini, terus kita melakukan perniagaan anda kan. Ini merupakan satu juga perjuangan anda dalam untuk menjadikan diri anda sebagai seorang beri manfaat kepada orang lain juga. Dan kita walaupun dalam bidang sama tapi misinya tetap sama. Kan, jadi kita nak menjadi seorang yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Dan kepada siapa yang ingin menyumbang, bolehlah juga menyumbang barang yang keperluan ke, untuk especially kepada program yang terdekat ni kan. Tuan Syed kata tadi program bersunat beramai-ramai, untuk anak-anak je. Okay, jadi bolehlah menyumbang barang-barang keperluan. Jadi anda boleh hubungi Tuan Syed di talian 019-377-0361. Jadi anda boleh menghubungi beliau, dapatkan apakah yang perlu diperlukan lagi, sama ada bentuk barangan fizikal ke, untuk ataupun mungkin wang ringgit dan sebagainya. Jadi kadang kita tak tahu apa dia nak bagi kan, bagi je lah wang ringgit senang kepada pihak NGO, jadi mereka boleh uruskan apa yang sepatutnya yang diperlukan, lagi senang kan, gitu, insyaAllah. Okey, jadi untuk itu tuan-tuan, alhamdulillah setiap hari Isnin kita akan bersama dengan Bicara Anak Muda, dan minggu hadapan kita akan bersama lagi dengan tetamu istimewa dengan topik yang berbeza. Jadi sebar-sebarkan, moga-moga ramai kita membawa anak-anak muda kita bersama dengan Akademi Jarimas, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan-tuan, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tazkir kifarah dan surat As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa anda di puncak kejayaan pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.